Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. اللهم اعنا بما وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من السنتنا يفقهوا اخبارنا. ربنا انزلنا علمنا وارزقنا فهما. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, haji-haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung tafsiran kita, iaitu ilmu tafsir Al-Quran, iaitu pada surah Al-Asr. Bahasa yang lalu kita dah belajar iaitu pada surah Al-Humazah yang menceritakan tentang budi pekerti, bagaimana kita nak menjaga lidah kita, bagaimana kita nak menjaga akhlak kita untuk menjadi manusia yang beriman, untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang berakhlak seperti mana akhlak Nabi Muhammad SAW. Adapun surah Al-Asr hari ini insyaAllah haji, kita akan melihat perbahasan ini dalam perbahasan yang sangat luas. Walaupun surah ini pendek 3 ayat, tapi maknanya mencakupi seluruh kehidupan kita sebagai insan, sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman kepada Allah Rasul SAW. Ayat ini 3 ayat saja, namun definisinya, tafsirannya sangat meluas. Kerana perbahasan ini bukan hanya melihat dari sudut dalaman individu saja, tapi dapat melihat perbahasan ini menyeluruh persekitaran kita, masyarakat kita, bahkan agama terutama. Di sini kita akan lihat jadi ada beberapa perkara kita akan sampaikan, bagaimana kita nak melihat isu yang berlaku pada minggu ini, yang bagaimana ada hamba Allah yang menghina agama Islam, mencabar Islam, mencabar umat Islam, dan akhirnya apa yang berlaku? Dipijak, mukanya berdarah, dan dipukul dan sebagainya. Di sini kita akan lihat bagaimana kita nak mengambil ibrah daripada ayat ini, macam mana kita nak bertindak sesuai dengan agama dan ajaran Rasulullah SAW. Seperti yang jadi minggu lepas, perbahasan dahulu kita dah belajar supaya kita menjaga lidah kita, jangan buka aib, jangan cerita keburukan, jangan sebarkan fitnah kepada orang lain. Itu satu perkara. Di sini pula bagaimana kalau orang itu disebarkan fitnah, dia menghina, mencaci, apa tindakan kita, apa yang perlu kita lakukan. Ini penting. Baik, insyaAllah nanti kita akan jumpa, kita akan membahaskan perkara tersebut lebih terperinci. Surah Al-Asr Makkiyah. Surah Al-Asr ini adalah Makkiyah. Wa ayatuha salasu. Ayat dia ni ada 3. Baina yaday surah, isi kandungan surah. Surah Al-Asr Makkiyah. Surah Al-Asr ni maksudnya Makkiyah. Sekali lagi saya jelaskan di sini al-Jaji yang dirahmati Allah SWT. Apabila berbicara tentang surah Makkiyah, maka dia membicarakan tentang Tauhid. Dan Tauhid ni mesti diikuti dengan akhlak. Akhlak mana? Akhlak yang baik. Dia tak mungkin bila kita belajar di surah Makkiyah hanya beriman saja. Kita mesti beriman kepada Allah, kita beriman dengan Rasul, kita beriman dengan kitab, kita beriman dengan malaikat, beriman pada hari akhirat, qada dan qadar. Bukan itu saja, tapi bagaimana tindakan kita di sebalik keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Itu konteks Makkiyah. Di sini kita nak faham bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajak umatnya, para sahabatnya
mentauhidkan diri mereka kepada Allah Ta'ala dalam masa yang sama, mereka perlu berakhlak yang baik. Sebab tu ayat ini aku cerita waqad ja'at, kita surah ni fi ghayatil ijaz, surah ni pendek saja, 3 ayat saja. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Pendek saja 3 ayat tuan, tapi makna dia wal bayan, makna dia menyeluruh, merangkumi segenap aspek, yang halal dan haram, yang baik dan buruk, iman dan kufur, semua dia. Dan surah ini juga menceritakan apa? Taubih, menjelaskan. Di sini tuan, kita nak jadi golongan mana tuan? Sababi sa'adatil insan. Dia menjelaskan tentang sebab sa'adah. Dan betul kalau ada nama kawan nama sa'adah. Sa'adah itu maksudnya kebahagiaan. Syaqawati, atau bila ada kebahagiaan ada kesengsaraan. Di situ tuan, kita nak jadi golongan mana tuan? Golongan yang bahagia ke? Golongan yang murka? Golongan yang tenang ke? Golongan yang sengsara? Kita nak pilih mana? Ini penting tuan, supaya kita tahu di mana kita nak berada. Semestinya kita nak menjadi golongan yang bahagia. Bukan orang dah nak bahagia dah, mestilah nak bahagia. Bagaimana nak mencapai kebahagiaan? Di sinilah tuan, seperti mana kita berniaga, misalnya kata macam mana nak berniaga jadi kaya. Buat pergi kelas kelas perniagaan. Kalau pandai masak, belajar masak, masih masuk kelas kulinari, misalnya kata. Kita nak capai kebahagiaan. Kebahagiaan itu maksudnya kemenangan. Saya kata kita ada remaja-remaja tadi kan, dia minat main bola, dan dia nak capai kemenangan tu, dia mesti nak tengok pemain-pemain bola bermain, kena ada latihan. Jadi proses nak dapat kebahagiaan tu mesti ada cara dia. Itu juga ni agama. Untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat mesti ada cara dia. Dan kita tak boleh pandai-pandai. Kalau kita pandai-pandai dalam agama, maka kita akan dapat kerugian. Sebab tu di sini Allah kata, di sini cerita ni, wan najahi fi hadhil hayat, kejayaan di dunia. Kita sebab dalam azan, hayya 'alal falah, mari menuju kejayaan. Kejayaan yang cara bagaimana yang kita nak? Hasil kejayaan apa yang kita cari? Kita pergi semayang, semayang dapat apa? Kita kata nak dapat pahala. Dapat pahala nak buat apa? Nak kita dapat kerajaan Allah. Bila dapat kerajaan Allah, kita masuk syurga. Itulah kejayaan. Jadi kalau kita pergi semayang, kita tak tahu apa. Tak tahu lah, orang semayang, aku semayang, tak tahu apa. Lepas tu kalau dia masuk pula, dia kata nak semayang, kawan-kawan lain semayang, dia tak semayang. Sebab tu dia tak tahu cara nak semayang. Jadi masalah. Maksud kita kena tahu cara dia. Dan cara ini mesti dipandukan oleh Al-Quran, mesti dipandukan oleh As-Sunnah. Kalau tidak, apa kata dia? Kata ulama, au khusranihi wa dimari. Kalau tidak, sia-sia, rugi, rosak, hancur. Tuan-tuan melabur 100,000 melabur kat satu syarikat, orang pun tak jadi syarikat untuk tangguh. Apa dia jual? Bagi je. Boleh tak? Mesti tak boleh. Betul? Silap-silap kalau kita melabur, habis hangus, rugi. Kalau kita ada duit pun kita belajar, adakah kita melabur 1,000 tu kan? Tidak juga. Yang kita melabur sikit-sikit. Kita dah yakin, perlu lagi. Betul juga agama, mesti ada sistem, mesti ada cara.
Apa lagi dalam tema lagi yang surah ni? Aqsama ta'ala, Allah bersumpah. Betul. Dan dimana Allah SWT, kita haram kalau nak bersumpah selain daripada Allah. Allah saja bersumpah selain apa yang dia suka, apa keistimewaan dia bagi dia nak mendidik hamba-hamba dia. Kita biasa kata, demi Allah, demi mak bapak aku tak mencuri, boleh tak? Tak boleh. Jadi kena faham, sumpah kerana Allah Ta'ala, kerana bapak ke, kerana mak ke, aku sumpah dan nama mak aku sumpah dan nama bapak aku, haram. Itu menjadi syirik. Kalau syirik, kufur lah. Na'udzubillah min zalik. Allah bersumpah dengan apa? Aqsama ta'ala bil asri. Allah bersumpah dengan masa, demi masa. Wa huwa zaman, dan dengan sebuah masa allazi yang yantahi fihi umrul insani, yang mana masa ini adalah, zaman ni, al-asr ini adalah masa penghabisan umur manusia. Maksudnya tuan-tuan, kita ni menghitung hari kita ni menghitung masa kita. Bilakah kita akan bertemu dengan Allah SWT? Sebab Allah peringatkan kita, setiap daripada kita ada masa. Detik kita tu, semua Allah tentukan. Si fulan kamu meninggal 60, si fulan kamu 50, si fulan kamu 40, si fulan kamu mati dalam kandungan lagi. Semua itu adalah masa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Jadi apa yang kita faham di situ? Wa ma fihi min asnafil ajaib. Dalam masa itu, apa yang menceritakan tentang sifat-sifat jenis-jenis yang ajaib, yang unik. Itu kita lihat kebesaran Allah SWT. Allah bagi kita masa untuk hidup, Allah bagi kita masa untuk bernafas, Allah bagi kita masa sihat. Semua Allah bagi. Dan Allah bagi apa lagi? Wal ibari, dan Allah bagi cerita-cerita teladan. Bila kita baca Quran, kita baca sirah-sirah Nabi SAW, sirah para anbiya, kita lihat banyak pengajaran. Baca kisah Nabi Adam, bagaimana dia tersilap langkah menghampiri pokok tersebut, maka lalulah diturunkan ke bumi. Di sini tak ada pengajaran. Kalau kita tak nak buat perkara tersebut, tak nak melanggar perintah Allah SWT, maka kita kena ikuti perintah Allah SWT. Itu dibagi pengajaran apa yang terkandung dalam Quran dan cerita-cerita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang cerita ni menceritakan tentang apa? Ad-dalatu ala wal ibari ad-dalati ala qudratillah wa hikmatihi, yang menceritakan tentang kekuasaan Allah, kehendak Allah SWT. Itu semua kuasa Allah SWT. Yang Allah bagi kita hujan, alhamdulillah kita boleh pergi masjid. Dan Allah bagi kita hujan, dan kita boleh berjemaah lagi. Allah bagi kita hujan, kita masih boleh mencari rezeki. Itu semua rezeki Allah SWT. Jadi di sini tuan-tuan, bahawa segala kehidupan kita ini semuanya berkaitan dengan masa. Kita fikir masa hujan, macam pagi tadi, macam kata Haji, kita nak pergi, saya nak pergi sekolah, saya tahu macam benda. Jadi saya pun buat kereta lah. Bila balik pukul 6 ke 7 hujan. Saya ingat masa saya tu bolehlah balik, tak kenalah macam hujan tak hujan, air hujan. Jadi kita tak tahu masa tersebut, tapi kita yakin tak kuasa Allah Ta'ala, dan Allah jadi bagi-bagilah. Itu kita yakin yang kuasa Allah SWT. Dan kalau kita sakit, kita yakinlah itu sakit itu daripada Allah SWT. Mungkin kesakit itu nak menaikkan martabat, adapun sakit itu nak menghapuskan dosa-dosa kita, dan dia ada kita pun tak tahu. Jadi masa ni kita hargai. Sebab di sini apa yang Allah sebut ala
ala anna jinsal insani, setiap manusia ni dia ada kategori dia. Yang paling bahaya adalah fi khasarati wal nuqsan, apabila dia berada dalam kerugian, dalam kekurangan. Sebab kalau dia tak hargai masa, tak tahu apa masa dia tak guna masa dia. Di sini kita faham tema keseluruhan adalah tentang masa. Bagaimana kita nak gunakan masa kita dalam kehidupan seharian. Bagaimana nak guna masa tu, ada 4 sifat yang perlu dilakukan. Illa, melainkan apa nama? Man tasafa bil awsafil arbi'ati, melainkan orang yang ada sifat 4 ini. Maksud tuan-tuan, untuk jadikan kita orang yang ada hargai masa, 4 sifat ini tuan-tuan kita kena ada. Jadi malam ni insyaAllah jadi kita renung balik, celik mata, tanya hati, tanya iman, ada tak sifat kita 4 ni? Kalau kita tak ada, sama-samalah kita memperbaiki diri kita. Pertama, kata Allah, al-iman, iaitu beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar. Itu iman. Ada yang akan perincikan lagi. Yang kedua, wal amal salih. Dia berkata, saya rasa betul dengan tema Makkiyah mesti dua, iman dengan akhlak. Wal amal salih, mesti amal yang salih. Dan amalan salih ini diikuti dengan 2 perkara lagi. Wa tawassaw bil haqq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Al-iqtisad bis sabri, dan mesti ada sifat yang sabar. Wal asasul fadilah, ia adalah asas kemuliaan. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita kembali balik cerita tadi, kan? Bila ada orang hamba Allah menghina agama, dia menghina Allah, menghina Rasul, dan hamba itu berada agama Islam. Semua kita ni kita beriman pun, dia pun beriman, kita pun beriman. Tapi mungkin dia terlepas kata tuan-tuan, kita tak tahu apa berlaku dalam diri dia. Kita pergi hentam dia, kita pergi pukul dia sampai berdarah. Di mana al-amal salih? Mana amal salih? Adakah kita kata kita beriman? Di sini tuan-tuan, di situ tak ada amal salih. Tuan-tuan, kalau kita gaduh tuan-tuan dan kata dia, kalau kita mungkin ada perasaan marah, betul? Apa tu? Bukan. Kenapa? Aku tampar balik zaman-zaman muda tu. Tinggal dalam tu tuan-tuan. Zaman-zaman sekolah tu mungkin seni-seni ke apa, tinggal dalam tu. Dalam dunia sekarang amalan salih penting. Bukan kita terlepas ke, ajak orang gaduh ke, berdebat lain tuan-tuan. Kalau berdebat dengan agama lain, ini berdebat pukul, apa tu siapa gesta, dia kata kita tengok video dulu kan, orang kata ya pukul contoh kalau orang tumbuk yang dulu kita tengok ada pukul pakcik ke, siapa salah kita tak ada betul. Tapi mana amalan salih? Dan kita tengok contohnya yang Khalid Al-Walid, panglima perang betul, paling ganas lah, paling hebat, tak pernah kalah pun dalam perangan. Sebelum Islam ke sebab Islam pada pernah kalah. Dia beriman tak? Tapi adakah dia guna kekuatan dia boleh pergi belasah orang sedang? Tak. Umar Al-Khattab paling ganas tu, adakah dia pergi tampar orang sedang dia? Di sini tuan-tuan, amal salih. Kalau tak ada amal salih, kita tak boleh tuan-tuan. Kalau kita balik isu tadi, kemudian saya dengar dekat radio tadi, bila ada orang yang menghina agama, dia ada elemen, ada elemen dalam mahkamah syariah. Bukan suruh saya buat suruh sebut. Sana ada elemen orang yang menghina agama Islam, yang menyebarkan fahaman-fahaman yang sesat. Kalau ada orang buat laporan, dia boleh dikenakan penjara
Maksimum 5 tahun, 2 ke 5 tahun, bahkan dia boleh kena denda 2,000 ke atas. Kalau orang nak kena penjara dia boleh kerja gitu kan. Tu kena berat lah tu, walaupun taklah setinggi. Kalau hukum Islam, kalau zaman Nabi siapa yang hina Nabi, dia kira ni dia seakan-akan hukum dia seperti murtad. Kalau hukum murtad tu boleh kena pancur, seakan-akan. Perbahasan ni panjang lagi lah. Tapi siapa yang tindak tu? 3 lah. Dah pernah. Lepas yang kita baca yang lepas tu, kalau kita rasa orang tu salah, kita bawa dia ke pengadilan, kita pergi buat laporan polis. Cukuplah tanggungjawab tu. Kalau polis tak buat kerja, dosa dia dengan Allah Ta'ala. Tindakan kita tu kan. Kadang mungkin ada anak-anak kita yang saudara kita yang marah jenis baran ke, semangat ada pukul. Nampak demonstrasi kan, pukul itu perlu ke? Tak perlu. Jadi kita tidak ada amal soleh. Jadi keganasan kita nak, Islam tak ajar keganasan. Sebab tu kita boleh kata Barat mungkin kata Islam is teroris. Islam agama keganasan. Walaupun mereka lakukan syisyat, bunuh orang, tapi di sini kita kecil je. Orang hina, kita tukar maki. Bukan maki saja, pukul lagi. Kalau lah si lelaki tu jadi, dia boleh buat tindakan undang-undang kau tu ni, siapa baca dengan saya? Orang tu tak kena tak. Tak susah kan. Tak beringat, orang buat kereta, orang tua kita tu, tak payah lapor pula. Kenapa? Ya, bukan tak payah lah. Dia pergi badan, dah selesai. Nak bayar ke tak? Tak nak bayar, nak pergi badan. Contoh gitu. Walaupun nak gaduh-gaduh, nak bari-bari, tak payah buat penipuan. Buat ni badan, selesai. Semuanya polis. Itu jalan terbaik. Itu bagi amal salih. Kalau kita ada iman, tuan-tuan, kita semua kata kita beriman. Yang ahli kita Islam, semua kata semua sama. Kata, mana amal salih itu? Jadi amal salih itu zakat. Kita ada amal salih itu bersedekah. Kita amal salih itu ingat, kita ni sama-sama tegur-tegur, bagi dari korban. Kan itu saja tuan-tuan. Kita jangan menghina, menghedi, memukul orang tak perlu. Tak ada sebab. Itu kita penting tuan-tuan. Penting. Kadang-kadang kau zaman main bola, kadang-kadang terus main bola, okay? Orang teka-teka, agaklah berminat. Tapi dah teka-teka sikit tunggu. Hilang dan teka-teka dekat dah lah. Mungkin perasaan, maksudnya tu ada kita yang mengawal perasaan dan tenang. Tapi di belakang pada goalkeeper, pergi tenang, kata. Maka bola bukan sukan. Sukan pun kena amal salah. Semua ke depan ada amal salah. Sebetulnya kalau dia tengok orang tanya mufti yang dulu, Buddha Zikrat Bakri, dia Khabib, boleh tak masuk MMA? Kalau ikut suara sekarang, dah tak ada orang Islam, masuklah. Tapi ada tengok Khabib, kalau dia lawan dia tunjuk tengok MMA, dia dah nak bunyi loceng. Dia tengok orang juga, dah lah. Kita tengok orang lain, pukul lagi. Cukup dah pada dah lah. Jangan hasil dendam lagi. Bisa apa aja itu, kalau orang dah mati, kita tembak dia, kita tak tembak lagi, tembak tapi cukup, dah mati dah. Jauh lebih dah. Tak ada. Indah Islam. Semua tidak ada masalah. Tidak masalah bukan hanya di masjid tuan. Kehidupan kita. Jadi kita cubalah malas salih. Yang kedua, di sini tuan, itu sebagai ulama sebut sebagai asas seperti dia menceritakan tentang asas agama. Iman asas agama. Tapi asas agama ini perlu diikuti dengan amalan salat. Allah yang dirahmati Allah SWT. Dan jauhlah kita ni. Kadang-kadang kita ingat kita iman saja kuat. Kita masuk hutan, apa aku iman kuat. Masuk ke rumah tu, kadang sembang-sembang yang ada orang macam ada sebahagian rumah gelap-gelap, kalau kemudian tu, tak apa, aku iman kuat, dia kata. Tapi aku sebenarnya kurang juga. Mana-mana ada tak pilih lah.
Imam mesti seiring dengan amalan salih. Imam mesti amalan salih. Kalau macam baru-barunya ada orang minta saya, saya kongsi lepas. Ustaz, boleh tak tahnik anak saya? Saya kata saya bukan orang salih ni. Saya orang muda, faham orang muda. Atau saya kata mungkin tuan-tuan lebih salih daripada saya. Tak, Ustaz lain tahnik. Macam tuan-tuan di sini, kita kena iman, tapi kita kena perbaharui amalan salih kita. Masa tak menentukan kita, ya. Kalau sekarang kita insaf, kita perbaiki lah diri kita. Tuan-tuan 40 ke, 60-an ke, 60 ke, amalan salih. Jangan biarkan masa itu berlalu pergi. Sebab tu kata Imam Syafi'i, walihada qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, Syafi'i sebut, laulam yunazzilillah, kerana Allah tak turunkan siwa hadhi surah, melainkan surah-surah yang banyak tadi. Surah Quran ada berapa surah? Fatih. Berapa surah Al-Quran? Fatih. 14 atau 14. Masih 14. Allah turunkan contoh kata macam ni, nak gambarkan surah yang pendek ni, tak ada surah lain cukup surah ni selesai dah kehidupan. Betul dia kata lakafat an-nas, cukuplah. Sebab apa? Di sini tentang 4 perkara: iman, amalan salih, berpesan-pesan dengan kebenaran, dan bersabar. Mari kita tuan-tuan, jadi Allah Ta'ala, kita lihat sikit-sikit lah dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok terjemahan fasih. Wal asr, dan demi masa. Inna, sesungguhnya, al-insana, manusia, lafi, benar-benar dalam khusr, kerugian, illa, melainkan allazi, orang-orang yang amanu, beriman. Sifat yang pertama, kita mesti ada iman. Wa amilus salihat, dan dia beramal salih. Mesti dua ni. Allah ikuti, bukan jauh, dekat ayat. Wa tawassaw bil haqq, dan dia berpesan-pesan dengan kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan dia berpesan-pesan dengan kesabaran. Takji betul. At-tafsir wal asr, innal insana lafi khusr. Ay, maksudnya, uqsimu bil dahri wal zaman, aku bersumpah kata Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebuah masa, dengan sebuah tempoh masa. Zaman sama juga masa lain, zaman masa. Lama fihi min asnafil gharaib wal ajaib, ada sifat-sifat yang terpuji, ada sifat-sifat yang unik. Wal ibari wal izadi, adanya pengajaran dan pesan-pesan berdoman. Supaya apa? Ala anna, supaya syarat tadi, ala anna al-insana, supaya manusia ni tidak berada fi khasaran, supaya manusia tak berada dalam kerugian. Kerana apa tuan-tuan? Manusia ni tuan-tuan, kita lah tuan-tuan, bukan siapa-siapa cakap kata tuan-tuan, kita semua. Li'annahu, kerana manusia ni yufaddilu, mereka lebih mengutamakan, mereka lebih melebihkan al-ajilata, lebih suka perkara yang segera, ala ajilati, berbanding perkara yang lemah. Betul tak? Kita nak cepat kaya pun sikit mudah cepat kaya. Kita ambil contohnya 100,000 kan, kita cepat kaya kan, cepatlah. Apa sini cepat hilang. Kita tak nak usaha dapat bawah video. Kalau Allah tu ada selembuak saya kata kan, selembuak sikit-sikit. Saya kata baru saya tengok anak macam bakar lah, dia buat kat TV apa,
kat TV lah, buat dokumentari. Dia mula kecil-kecil dia, paling luar, naik sikit-sikit lah. Perempuan sama lah, negara kecil-kecil lah, jadi bukit sikit-sikit. Tapi sebahagian manusia ni dia suka benda yang segera. Dia dapat dia baca, cara dia contoh lah, baca dia pun melabur dulu kan, contoh nak sebagainya. Bukan salah, tapi kalau dia melabur tak kena tempat, itu yang bahaya. Apa lagi segera macam kata dia nak cepat masuk syurga, betul ya? Ini buat agama juga cepat masuk syurga, masuk benda-benda yang entah apa dalam agama, faham tasawuf bukan tasawuf. Sampai tasawuf yang tak perlu solat, dia macam apa kan? Tasawuf ikut Nabi ke siapa? Jadi tu kan nak segera. Padahal Allah kata si iman, si amal soleh tu segera tak? Mana ada segera tu kan? Ya kan? Kita derma kumpul pahala. Kita buat dosa, kurang balik. Kita istighfar, naik balik. Itu depan kita. Agama ni pula tu kan. Kita nak solat, misalnya nak solat, nak segera. Kalau solat laju dah sangat, pelik kan? Sampai nak sebab macam-macam Allah ni mana dulu kan? Slow. Kalau tidak apa, kalau paling malas baca Fatihah, tidak duduk. Dia akan baca Allah. Malahnya yang solat tahajud, baca Fatihah Allah. Tahiyat sampai Allahumma salli ala Muhammad, Assalamualaikum. Okey lagi lah. Ini Rasulullah habis. Kenapa kita berdoa? Itu kena manusia ni lebih berdoa. Kita ni fitrah manusia. Memang nak benda tu cepat. Nak kaya cepat. Nak kenyang cepat. Semua cepat. Wa takhlubu alaihi al-ahwa wa syahwat. Mereka lebih suka benda yang nafsu, perasaan. Dia lebih mengutamakan perasaan. Agama tinggal. Ini tuan yang dirahmati Allah SWT. Jadi kita kena faham ke sini. Agama itu bagaimana? Bukan tak boleh nak ikut nafsu. Kadang-kadang saya sekali nak makan, bukan saya sedap. Sudah saya sekali nak makan, dah belanja begitu apa. Saya sekali nak makan ajak hotel, saya sekali itu. Tapi tak, dah sampai bukan hari-hari. Sampai bazar. Saya sekali boleh lah. Tapi makan jangan sampai kita pergi ke makan 3-4 ekor, makan dulu lah kan masih. Jadi kita pergikan dalam makanan pun perlu ada apa adanya amalan soleh. Sebab tu bila kita baca dalam tafsir surah Al-Baqarah, Allah sebut falyanzuril insan ila ta'am, maka hendaklah kamu manusia melihat kepada makanan. Tuan-tuan dia terima Allah SWT. Tuan-tuan kena Ustaz Syahri Abdul Rahman kadang-kadang kat AK, kat TV Al-Hijrah, adik-adik dia selalu bagi tafsir tadabbur Quran. Menarik sangat tuan. Dia bahas tentang ayat ni. Fal yanzurul insanu ila ta'am, saya tentang amal soleh. Dia kata manusia tengok makanan kamu. Tengok makanan kamu tu maksudnya apa? Sumber rezeki kamu tu bagaimana? Dan bagaimana kamu dapat? Bagaimana kamu menikmati? Ingat tak kawan-kawan? Ingat tak saudara-saudara? Bahkan yang lebih unik dia sebut, iaitu kita, makanan kita ni kita tak pandang. Kadang-kadang kita macam mana kan? Kalau kat rumah kita makan, kita tengok TV tu, kadang-kadang kita tengok sama saya sama dalam saya baca baru kita tahu. Kita tak makanan kita dulu ambil sampai makan tak tengok pun makanan kita dulu. Di mana anda amalan saleh? Di sini juga tuan peranan amalan saleh benda kecil tuan. Kita masukkan dah baca bismillah, amalan saleh segenap aspek tuan. Tuan apa kata
Ada setengah ulama wa qala Qatadah al-asru wa akhir sa'at an-nahar. Solat asar. Jadi maksud kat sini asar ni ada dua makna. Ada setengah ulama berkata demi masa, ada yang berkata demi solat asar. Dua boleh diterima, tapi ada setengah tafsir boleh diterima. Kenapa dia kata solat asar? Setengah riwayat dalam hadis bahawa solat asar ni adalah solat yang paling utama. Itu ada dalam riwayat dan dalam Quran tersebut, Quran tersebut. Jadi itu bagi dua boleh. Okay, ini kita lihat ada dua boleh. Contoh yang berbeda Allah SWT kita ada kat sini, kita baca satu ni. Okay. Wa innama aqsama ta'ala bi zaman. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersumpah dengan zaman li'annahu innahu ra'su umuril insan. Ini punya apa? Modal tertinggi manusia lah. Masa itu sangat penting. Lalu apa kata ulama? Fakulul lafzatin, setiap saat tamdi hilang. Bukan habis masa 40 minit yang 50 dan bermaghrib lagi 7 sampai 9 isyak hilang. Habis masa itu. Itu dipanggil macam mana kita habiskan setiap saat kita dengan perkara amal soleh. Kita habiskan masa kita dengan keimanan. Kita mana boleh guna masa? Tak ada guna masa dah buat. Kadang-kadang kita selalu fikir, oh kalau aku buat kecil dulu, kalau aku belajar dulu, kalau aku belajar Quran dulu, kalau aku kenal agama dulu, kita selalu sebut kalau itu merugikan masa kita tuan. Ambil peluang ni tuan, ambil peluang masa kita ni, akan dapat. Kita tajdid niat kita, perbarui niat kita, masa ada, tapi jangan sampai tengok tuan. Kama qala qa'il, ada syair sebut, inna lanafrahu bil ayyami naqtauha. Sesungguhnya kita ni benar-benar gembira dengan hari-hari yang berlalu. Kita gembira lepas wa kullu yawmin madha. Setiap hari tu tinggal habis itu je. Naqsun, ada setengah lain yudni minal ajal, dia hampir dengan kematian. Tadi kita tunggu masa dah habis, kadang-kadang kita memulai tu kan, kita ada masa kecemasan lagi 2 minit tu, 2-3 minit. Dan masa tu lah kita nak, kalau kita tengah ketinggalan masa 1 macam tu, 3 minit tu lah kita nak all out. Kita kena bayangkan kehidupan kita tu dan begitu dan baik. Kena all out setiap saat. Lagi mampu lah. Itu kemampuan kita dah buat. Sesaat yang dah berlalu, tak ada apa dah. Dia cuba tuan pergi balik Tuan pergi balik masa tuan-tuan muda-muda zaman-zaman sekolah tuan nak jawab apa benda terlepas. Yang terlepas pula kembalikan balik, buat balik. Misal kata mungkin kita perlu kesempatan belajar Quran, belajar Quran. Tuan-tuan semua dah senang, anak semua pun dah besar ke apa semua sebagainya, tinggal bila kita pula membarui iman kita, belajar agama. Kalau kita ada anak cucu, kita jadikan anak cucu kita ni berharga. Kalau dia masuk dalam bidang bukan agama pun, setiap dia ada asas agama, cukuplah. Dia tahu iman, dia tahu amal soleh, cukuplah dia buat. Jangan sampai kita rugi masa. Tapi kita tak ketinggalkan, kita hanya menyesal. Dan sebab tak apa, kita hanya rasa berduka saja. Dari itu kita tinggalkan. Sebab tu apa kata dia sama kat sini, dia sama baik syair, fa'mal li nafsik, kamu buatlah qabla al-mauti mustahidan, sebelum kamu mati ni buatlah sesuatu yang bersungguh-sungguh.
berdasarkan ayat ini, ulama punya akhir ni, dia memikirkan apa perlu kita lakukan. Sebelum kita mati, buatlah sesuatu tu buat. Contoh aku pernah berwakaf contoh. Wakaf lah. Apa lagi yang pernah buat? Benda yang baik lah. Benda yang baik. Benda yang baik kita buat. Kalau haji tu, kalau haji belum tertunai, kita boleh meraihkan dan meraihkan dan sebagainya. Kalau saya mohon buat haji registration, boleh buat suatu boleh tu hamba tu mati. Ni mula kita buat kalau panjang mula tuan. Kemudian saya dulu nama Prof Ismawi, dia salah seorang architecture arkitek yang buat di Masjid Nabawi. Dia duduk Sarawak, mesti kami duduk sekali macam mustarah. Tapi satu benda yang dia nak buat sangat, bila dia balik kampung dia orang Sarawak, tapi dia duduk kira. Satu benda yang dia nak buat sangat, dia nak beli kat kampung yang dia duduk, tak pernah ada masjid. Dia buat masjid dengan hasil ukiran dia. Ada hasil. Jadi kau kemampuan dia kan? Dan apa kemampuan dia? Kalau tak boleh besar, buat kecil-kecil pun jadilah. Contohlah contoh. Itu saya nak macam sebenarnya. Nak macam tu. Nak jadi orang ni, kalau dia macam ni bagi Grandmaster. Kat Malaysia tak ada lagi. GM tak ada lagi. Dan kalau boleh saya nak sekolah saya bisa jadi coach, nak belajar saya pun jadi hebat lah. Macam tu lah. Mungkin kita tak mampu, mungkin mula-mula nak macam boleh lah. Tapi kita harap anak didik bangsa kita boleh pergi jauh. Macam tu. Kita gunakan benda untuk nikmat bersama. Itu inilah apa kemampuan kita ada, apa kebolehan kita ada, tapi untuk agama. Itu yang penting tuan. Lepas tu, fa'mal li nafsika qabla al-mauti mujtahidan fa innama ar-rabhu wal khasran fil amal. Kalau benda ni keuntungan, kerugian ni semua dalam perbuatan. Kalau kita buat dapat. Lepas tu kalau dalam dulu zaman-zaman sekolah tu, kalau dalam waktu yang masalah, budak-budak selalu hafal dengan syair pepatah Arab, man jadda wa jadda wa man zar'a hasada. Itu yang sebenarnya siapa menjadda, siapa berusaha dia dapat, wa man zar'a hasada, siapa yang menanam dia dapat hasil tanaman ni. Itu yang masuk dalam maknanya. Itu tuan, menjadda wa jadda. Siapa berusaha dia dapat. Lambat cepat itu kuasa Allah Ta'ala. Betul. Wa man zar'a hasada, bila dia menuai dia akan hasilnya. Kita pun tak tahu. Macam kata tuan-tuan, kau tanam apa juga kampung lah, bukan punya kering. Saya aku saya tanam, dia sempat setahun dua dia buat. Lama 20 tahun dia tanam, mana dia dapat buah-buahan 2-3 tahun. Dan sebelum demikian baru dapat hasil. Dapatlah buah kami cucu-cucu dia begitu. Hasil apa ikhlas kepada Allah Ta'ala. Itu bagi ada hasil, tapi kita tak ada. Kadang perjuangan kita contoh lagi Al-Bukhari. Yang contohkan Sahih Bukhari, Al-Imam Bukhari Muhammad bin Ismail. Saya kata dulu zaman ni orang tak pandang dia, orang hina dia, orang pukul dia, orang halau dia buang negeri. Kitab Sahih Bukhari, kitab nombor 2 sedang pakai, paling sahih sedang pakai. Bila makan zaman lari sampai lah ke akhirat insyaAllah. Itu semangat kita tuan-tuan. Buatlah sesuatu kebaikan yang mungkin akan beri kesan, tapi jangan tujuan nama tuan-tuan. Kita buat kerana Allah Ta'ala. Jangan tuan-tuan ni buat cakap aku ni lagi 20 tahun aku nak orang ingat aku. Jangan ada buat. Tuan-tuan pun nasihatlah anak-anak yang cucu-cucu pun ada. Jadi tak perlu nak kenal-kenal sangat. Macam tu kan, sikit-sikit sudah. Tak perlulah kita nak hyperbola over sangat. Cuma sekadar ni Allah buat cukup dah. Tidak perlu dia macam tu cukup. Kita jangan kata macam-macam, sikit-sikit cukup dah. Tu artinya kita nak amal salih.
Tujuan yang dimana Allah SWT, nanti kita akan sambung ayat seterusnya pada ayat illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, insyaallah. Jadi dari Allah SWT, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, Allah berikan kita kesempatan untuk kita beriman dan beramal saleh. Dan mudah-mudahan kita ada iman yang kuat, tapi perlulah kita ikuti dengan amal saleh. Dan mudah-mudahan amal saleh itu penting benar, supaya kita menjadi jambatan bahawa itulah keimanan yang sebenar. Kalau kita kata kita beriman tapi kita tak ada amal saleh, sebab orang pandang negeri Islam pakai yang jadi apa yang dia pakai. Sebab itu kita belum terjemahkan keimanan kita melalui amal saleh. Wallahu a'lam. Mohon maaf dan maaf dan kita semua saya sentiasa diampunkan Allah Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.